Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid. Okey, kita bertemu lagi untuk subjek sejarah. Okey, kita teruskan dengan pengajian kita, pembelajaran kita hari ini. Uh, Baik, sebelum ini kita sudah pun belajar. Kalau kita tengok lihat muka surat buku teks, muka surat 4. Okey. Kalau kita boleh ulang balik semula, kita dah belajar pengertian sejarah. Sejarah ni ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Okey. Kita dah terangkan ini, kita dah belajar, kita tengok apa kata-kata ilmuwan sejarah dulu. Herodotus, Ibnu Khaldun, Iheska. Kita ada dekat Malaysia, kita ada Tan Sri, Profesor Emeritus Tan Sri, Dr. Hu K. Kim dan Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Kata-kata mereka tentang sejarah. Kemudian kita dah belajar juga sumber sejarah. Sumber sejarah ni terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer, primer dan sekunder. Primer ni apa? Primer ni adalah sumber yang pertama. Dia ada 4 yang kita dah belajar, iaitu fosil, manuskrip, artifak dan juga dokumen rasmi. Saya dah bagi latihan juga berkenaan dengan topik ini. Sumber sekunder. Sumber sekunder ni ialah sumber yang kedua. Hasil penulisan sejarah. Okey. Baik, hari ini kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah penyelidikan sejarah. Baik, kaedah penyelidikan sejarah. Jom kita tengok video yang saya dah sediakan ini. Okey. Sejarah tahun 4, topik seterusnya ialah kaedah penyelidikan sejarah. Okey. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. 3 kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai kaedah sumber. Okey. So ada 3 kaedah lah. Kaedah arkeologi, kaedah lisan ataupun dikenali sebagai sumber. Okey, jom tengok apa yang dimaksudkan dengan kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai kaedah sumber. Ada satu lagi, dan kaedah bertulis. Kaedah bertulis. Kaedah arkeologi. Jom kita lihat apa itu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses cari gali, kita ulang balik semula. Okey. Saya stop kat sini. Baik. Okey. Sekejap. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses cari gali, ekskavasi. Contohnya apa? Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput itu sebenarnya. Kaedah arkeologi. So, macam mana ahli sejarah melakukan penyelidikan? Penyelidikan untuk kita mengetahui sejarah-sejarah yang berlaku di sesuatu tempat. Okey. So proses yang pertama yang kaedah yang dia gunakan ialah kaedah arkeologi inilah. Arkeologi ni apakah yang arkeologi ni? Maksudnya dia orang pergi ke satu tempat, contohnya di Lenggong, Perak, contoh kan. Okey. So di sana dia orang akan buat cari gali lah. Dia orang akan cari gali, jumpa fosil ke, tembikar ke, barang-barang logam ke, jumpa tengkorak manusia ke. So dia orang akan cari gali, dia orang akan korek-korek, buang-buang habuk dia semua, cari gali, keluarkan semua bukti-bukti kan. Itulah kaedah, kaedah arkeologi dipanggil. Okey. Alright, itu satu-satu kaedah, kaedah penyelidikan sejarah ni. Dia panggil kaedah arkeologi. Ini contoh dia. Cari gali di tapak arkeologi Sungai Batu di Kedah. Ini dia buat cari gali di Lenggong, Perak. So apa dia orang jumpa? Perak, tengkorak
tengkorak perak men. Okey. Ni contoh contoh yang kaedah yang guna untuk kaedah arkeologi. Okey. Ini contoh yang dijumpai lah. Alright. Itulah dia kaedah penyelidikan sejarah yang pertama arkeologi. Selain itu terdapat juga arkeologi maritim ataupun arkeologi bawah air. Saya lagi terlihat dia laju sangat video ni. Alah, tak sempat nak stop dia. Selain itu, saya nak stop dia punya video ni. Okey, saya stop sampai situ dulu. Selain itu terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Ini pun ada juga. Bawah air, bawah laut, bawah sungai. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya tapak kapal karam, macam cerita Titanic. Tahu tak cerita Titanic? Cerita Titanic ni ialah sebuah kapal besar yang kapal persiaran dulu. Kapal pertama, kapal persiaran yang besar tu, yang nak bawa orang beribu-ribu orang kapal tu. Kapal tu karam. Kan? So di karam di tengah laut, di dalam laut. Okey. Jadi ahli-ahli sejarah ni terpaksa selam dalam laut kan. Untuk melihat apa tapak kapal yang karam tu kan, apa yang berlaku dekat kapal macam itulah. Okey. Contohnya tapak kapal karam, struktur purba dan apa lagi tu tak sempat baca. Kaedah lisan. Seterusnya ialah kaedah lisan. Kaedah yang kedua dalam proses penyelidikan sejarah ni, yang kedua ialah kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar. Alamak, video ni cepat sangat. Mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa. Okey, tak apa, kita ulanglah sekali. Okay, boleh baca tu Dia lihat orang. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan informasi melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber ni ialah mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Dia sendiri terlibat, melihat ataupun dia sendiri melihat kejadian tu, ataupun dia mendengar peristiwa sejarah mungkin daripada datuk dia, nenek dia, moyang dia, orang dulu-dulu yang tahu apa yang berlaku dulu kan. So sejarah yang dulu apa yang berlaku kan. Orang yang kita interview ni, kaedah lisan ni kaedah interview lah. Kita tanya soal, kita tanya dia pun cerita kan. Kita jumpa kawan ni, seorang manusia ni, mungkin seorang orang yang dah berusia lah, orang tua kan. Kita jumpa dia, tanya soalan, dia jawab. Itu kaedah lisan, kaedah temu bual. Temu bual. Itu kaedah lisan. Jadi kaedah arkeologi, yang pertama kaedah arkeologi, pergi ke tapak tu kita korek, kita buat cari gali. Kaedah yang kedua ialah kaedah kita tanya orang. Kita temu bual, tanya apa yang berlaku, nanti orang tu akan ceritalah. Okey, ini kaedah yang kedua, itu kaedah lisan. Langkah-langkah kaedah lisan. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kalian. Ini ialah kaedah lisan. Dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey. Kaedah yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey. Macam mana kaedah bertulis ni? Jom tengok. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperolehi daripada dinding gua, kayu. Sekejap. Bila main video ni dia laju sangat. Sekejap ya. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu. Masuk dalam gua, jangan tengok ada tulisan. Ada orang dulu dia lukis dekat dinding. Dia tulis dekat kayu. Dia tulis dekat batu.
Macam dekat Malaysia ni, macam mana kita tahu agama Islam datang ke tanah Melayu? Apa yang buktinya ialah batu bersurat Terengganu tu. Batu bersurat tu, dekat batu tu, dia tulis. Dia tulis. Itu kaedah bertulis dia panggil. Orang dulu-dulu dia tulis. So, maklumat ni kita jadikan dia sebagai kaedah penyelidikan sejarah. Proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Okey. Ni contoh dia. Lukisan pada dinding Gua Tambun, Perak. Ni orang dulu-dulu dia lukis tu. Kan? Dia lukis. So, ni bukti lah. Bukti ada orang pernah tinggal di kawasan tersebut. Okey. Mengenal pasti sumber yang tepat, mengumpulkan sumber sejarah, membuat penulisan. Okey. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan apa? Tak sempat kita nak baca itu. Okey. Itulah dia tentang penyelidikan sejarah. So ada 3 sajalah. So ada 3 kaedah penyelidikan sejarah. Kita lihat dalam buku teks muka surat 8. Ini mungkin kita boleh baca lah. Boleh baca kaedah arkeologi. So ingat kaedah penyelidikan sejarah ada 3. Iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan ataupun kaedah bertulis. Kaedah arkeologi ni ialah proses cari gali. Pergi tempat-tempat tu kita cari gali. Kita cari apa, kebanyakan yang kita jumpa ialah tengkorak lah. Tengkorak. Kalau dalam bawah laut tu kita jumpa kapal kan. Macam tu lah. Kemudian yang kedua ialah kaedah lisan. Kaedah lisan ni kita berjumpa dan bertanya dengan individu-individu yang kita tahu. Individu tu dia memang ada pengetahuan tentang sejarah yang berlaku. Okey, itu kaedah lisan. Temu bual. Tanya soalan, okey. Dan yang terakhir ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni ialah kaedah proses mendapatkan maklumat melalui dinding gua ataupun penulisan-penulisan di kayu, di batu, di kulit kambing, dulu orang tuliskan dekat atas bahan-bahan macam ni. Okey, bahan-bahan mencetak. Okey. So inilah yang kita nak belajar hari ini. Kaedah penyelidikan sejarah. Okey. So lepas ni kita akan buat nota. So jom kita lihat ringkasan daripada 3 topik awal ni. Topik yang pertama ialah pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Ni pengertian sejarah muka surat 4. Kemudian kita belajar sumber sejarah, primer dan sekunder. Dan hari ini kita belajar kaedah penyelidikan sejarah. Ada 3 iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Okey. Jom. Okey, kita akan buat nota. So nota ini tulis di dalam buku nota sejarah. Alright. So itu saja untuk hari ini. Lihat nota yang saya minta awak tulis ini, salin dan tulis dalam buku nota sejarah. Okey? Alright. Kemudian awak snap gambar dan hantar kepada saya lah melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp. Okey? So itu saja, jumpa lagi di minggu hadapan. InsyaAllah minggu hadapan kita akan buat Google Classroom, Google Meet. Google Meet. Selepas ini kita akan buat melalui perjumpaan di Google Meet. Pembelajaran kita ialah melalui Google Meet. Saya harap semua dah bersedia. Sengaja saya biarkan dulu, mungkin minggu pertama 3 hari kan sekolah kan. Minggu ni seminggu, minggu depan. So masuk minggu ketiga. Saya harap semua orang dah biasa dengan Google Meet oleh guru-guru kelas guru-guru subjek yang lain dah buat. So minggu depan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa aral kita akan buat melalui Google Meet. Okey? Alright, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.